Masya-Allah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tuan-tuan masuk insya-Allah. Dah masuk dah tu. Ima Muhammad Faiz Haris. Masya-Allah, barakallah fi. Insya-Allah kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kelapangan pada kita untuk kita meneruskan untuk kita meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab Mitrajul Fawatih dalam mensyarahkan kitab Mishkatul Masabih. Alhamdulillah, 3 rancangan telah berlalu di awal Ramadan, di hari yang kedua dan hari yang ketiga, dan ini termasuk hari yang keempat. Alhamdulillah, sedikit banyak penerangan telah diberikan tentang muqaddimah musannif, siapa pengarangnya, dan kita telah sampai kepada hadis pertama, dan hadis pertama telah kita bahaskannya sedikit sebanyak. Jadi alhamdulillah, dalam Kitabul Iman, dalam kitab jilid pertama Midrajul Fawatih, dia ada 2 kitab, iaitu Kitabul Iman dengan Kitabul Ilmu. Tengok, hari ini kita akan mulakan di muka surat 133. Kita ke muka surat kan 133 dalam Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman ada sedikit tentang definisi tentang Kitabul Iman, dan selepas tu hadis-hadis yang dibawa di dalam Kitabul Iman. Hadis yang pertama iaitu hadis Jibril. Dalam Kitabul Iman sendiri mempunyai lebih kurang 46 hadis. Lebih kurang 46 hadis dalam Kitabul Iman. Dan dalam Kitabul Iman juga terdapat 5 abwab, 5 bab insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan muka surat 133, iaitu Kitabul Iman. Kitabul Iman. Kenapa kita mulakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Kitabul Iman maksudnya kitab. Kitab itu apa maksudnya? Mengumpulkan hadis-hadis. Kerana kitab ni kitab hadis, maka tujuan dia lah untuk mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan iman, bersangkut paut dengan iman. Macam mana iman boleh jatuh, macam mana iman boleh naik, macam mana al-imanu yazidu wa yankus, iman boleh tinggi, macam mana nak memelihara iman. Itu hadis-hadis yang akan dibincangkan di sini secara lafzinya. Jadi iman, kata kitab itu daripada perkataan asalnya kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan tu masdarnya, memberi makna secara lagawinya, dari segi bahasanya ialah menulis, dan asal maknanya ialah mengumpulkan. Jadi tulisan tu kita kumpulkan, menulis tu iaitu kita mengumpulkan lah. Oleh sebab itu satu bahagian tentera dipanggil katibah. Satu bahagian tentera kita panggil dia katibah. Ini komando lah. Komando ni dia akan pergi survey mana-mana tempat. Dia yang dulu sampai sebelum tentera yang lain akan datang untuk menyerang. Kerana di sisi manusia, kerana di situ dikumpulnya manusia, itu tempat camp. Katibah ni macam camp lah. Manusia dikumpulkan di situ.
Jadi kitabul iman ialah hadis-hadis berkenaan iman dikumpulkan dalam kitab ini. Hadis-hadis yang bersangkut paut dengan keimanan. Kitab ini dimulakan dengan kitabul iman kerana tanpa iman, amal tidak akan diterima. Amalan kita tak akan diterima tanpa adanya iman. Jadi iman ni, kalaulah satu orang tu dia beramal tanpa iman, maka amalannya seperti fata morgana. Amalannya seperti fata morgana, nampak jauh tu macam ada air, pergi dekat tak ada apa. Lihat, apabila seorang melakukan kebaikan, maka daripada kebaikan tu dua faedah kita akan dapati. Satu orang yang mana dia buat kebaikan, dua faedah. Orang beriman ni dia akan dapat dua faedah. Satu, in'am, kebaikan yang kita buat, kebaikan yang kita laksanakan, dengan itu sebab itu kita akan dapat in'am. In'am tu ialah nikmat dunia. Dan satu lagi, kita akan dapat jaza. Jaza itu ialah pembalasan di akhirat. Jadi orang beriman ni beruntung. Dunia dapat, akhirat dapat. In'am pun dapat, jaza pun dapat. Manakala orang yang non-Muslim, dia mungkin akan dapat in'am, nikmat-nikmat dunia, tetapi jaza mereka tidak akan memperolehinya jaza. Jadi maksud di sini ialah tanpa iman, amal tak akan diterima, iaitu jaza, pembalasan di akhirat. Iman itu asal daripada perkataan apa? Amana yu'minu imanan. Amana ba'if'al. Amana yu'minu imanan. Yang dari segi bahasa maknanya seselamat. Apabila seorang itu beriman, maka terselamatlah dia daripada neraka. Maka seorang beriman akan terselamatlah dia daripada neraka. Maksudnya orang beriman ni dia tak akan kekal dalam neraka. Mungkin dengan disebabkan dosa dan noda yang tidak terampun di dunia ini, maka di akhirat nanti mungkin dia terpaksa dimasukkan ke dalam neraka, wa'ayazubillah. Tetapi dia tidak akan kekal, tak mukhallad finnar, tak akan kekal dalam neraka. Terselamat daripada neraka maksudnya bukan tak masuk neraka terus, tapi terselamat daripada mukhallad, kekal di dalam neraka. Apabila seorang itu beriman, maka terselamatlah ia daripada neraka, dan selamatlah daripada mendustakan Nabi. Imannya ada dua konsep, satu kalimah la ilaha illallah, satu kalimah Muhammadur Rasulullah. Dua-dua itu adalah kalimah iman. Jadi iman kepada Allah, jangan kita mensyarikatkan dan mensyirikkannya, dan beriman kepada Nabi SAW, iaitu kita meyakini bahawa baginda SAW wa annahu la nabiyya min ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Jadi kita tidak mentakzibkan Nabi, yakni tidak mendustakan Nabi. Ada orang dia percaya adanya Nabi selepas Rasulullah SAW, seperti yang didapati sekarang golongan Qadiani. Mereka telah mengaku Ghulam Ahmad Qadiani itu sebagai Nabi. Jadi dia membenarkan. Jadi sedangkan tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah. Jadi iman ini ialah kita beriman kepada Allah dan kita beriman pada Rasul, iaitu daripada mendustakan Nabi SAW. Makna lain memberi makna, kadang-kadang dalam segi sorahnya dia memberi makna lazim atau makna mutaaddi. Tadi makna mutaaddi, ni sekarang makna lazim. Makna lazim ni dia tak perlu kepada dia hanya perlu kepada subjek saja, dia tak perlu pada predikat. Dia subjek saja. Dia subjek saja. Daraba Zaidun, itu makna mutaaddi. Jadi di sini makna lazim. Athmara syajaru, pohon itu telah berbuah. Maksudnya pohon itu telah berbuah. Jadi amana yu'minu bermakna seorang itu telah menjadi seorang yang beriman. Khair, di dalam itulah kita panggil akidah. Dari segi ilmu akidah, ada beberapa mazhab iman. Sebagaimana ada mazhab dalam fiqh, begitu juga ada mazhab. Mazhab itu kita kalau dalam plural dia, kita panggil dia mazhab. Saya rasa saya tak laju dah percakapan saya, sebab saya ni banyak nak mengajar, banyak nak ceritakan, jadi kena lajukan sedikit. Saya rasa percakapan saya tu tak terlalu lajulah. Kalau perlahan sangat tak boleh juga, rugi juga, lambat. Banyak benda nak ceritakan. Kalau laju sangat pula, takut tuan-tuan tak faham. Okey. Jadi ada mazahib. Mazahib ni plural pada perkataan mazhab. Ada mazahibul iman. Jadi kita ni, kita ialah berfiqahkan mazhab Syafi'i. Ada 4 fuqaha. Dan kita di dalam mazhab iman tadi, dia ada mazahib juga. Iaitu ada mazhab-mazhab
iaitu i'tiqad. I'tiqad yang tergolongi banyak bahagian. Ini dibelajar detail dengan kitab-kitab akidah lah, dalam ilmu akidah lah, ilmu akidah tadi, ilmu sifat 20 lah. Kita belajar dalam ilmu akidah di situ. Jadi bagi kita ialah berakidahkan kepada, iaitu bermazhab kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ada dua, iaitu Maturidi atau Asy'ariyah. Dan kita adalah Asy'ariyah dan berfahaman Asy'ariyah. Dan mazhab dalam Syafi'i ialah berfahaman Asy'ariyah, dan ada dalam mazhab Hanafi mereka berfahaman Maturidi. Dua ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan di samping Ahli Sunnah wal Jamaah kita ada Khawarij, golongan Khawarij yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa hukum ulama terhadap golongan Khawarij ini? Dan juga Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah. Apa fahaman mereka tentang konsep iman tadi? Okey. Dan satu lagi ialah banyak lagi golongan Murji'ah, golongan Jabariyah, Mubtadi'ah, banyak lagi golongan tadi. Jadi lihat setelah seorang itu beriman, setelah seorang itu mengucap kalimah syahadah, iaitu dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka telah berimanlah seorang tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu dia perlu mengekalkan iman di dalam dirinya. Dia perlu mengekalkan iman. Jadi setelah mengucap kalimah, setelah orang itu beriman, maka dia perlu mengekalkan iman. Jadi di sini ada 3 perkara. Satu ialah iman di sisi muhaddisin. Muhaddis ini dia dalam Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Begitu. Al-iman tasdik bil qalb. Iman itu ialah mentasdik di dalam hati. Wa iqrarul bil lisan, dan mengikrarkan dengan lidah. Lidah kita jangan melafazkan kalimah kufur. Jika terpaksa itu ada rukhsahnya. Dan wa amalul bil arkan. Jadi kita kena mengekalkan 3 perkara. Iman itu mengekalkan i'tiqad di dalam hati, kita panggil dia tasdik bil qalb. Al-iman bil tasdik, yakni al-iman tadi tasdik bil janan, janan tu qalb lah. Tasdik dengan di dalam hati, wa iqrarul bil lisan, ikrar dengan lidah, dan beramal dengan perintah. Ini tiga komponen iman yang setelah kita mengucap kalimah tadi. Jadi adakah 3 ini syarat hakiki, syarat yang tak boleh dipisahkan satu sama lain? Adakah salah satunya ia merupakan syarat dan yang 2 lagi merupakan syarat majazi, atau kita panggil dia syarat muhassanul iman, untuk mencantikkan iman? Jadi bagi pendapat Khawarij, golongan Khawarij ni, golongan Khawarij dan golongan Mu'tazilah yang dihukumkan oleh kita ulama-ulama umat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini adalah sesat. Mereka adalah sesat. Tapi mereka tidak kafir, tapi mereka sesat sebab mereka berdalilkan Al-Quran dan hadis juga. Cuma pemahaman mereka di segi akidah terpesong dan sesat. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka ni sesat dan terpesong. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah, tengok 2 golongan besar ni. Itu golongan ni dah tak ada dah sekarang. Dia tak melabelkan dia Khawarij atau dia Mu'tazilah, tapi ideologinya, iaitu pemahamannya dan ideologinya masih berkisar di dalam masyarakat. Masih berkisar di dalam masyarakat. Jadi ada jugalah jadi maknanya yang Imam Abu Hanifah pun ada jugalah daripada Asy'ariyah tu, Asy'ariyah tu, dan tapi kebanyakan dia daripada Maturidi lah. Jadi golongan ini mengatakan iman tadi 3 komponen ni tak boleh dipisahkan. Tasdik dalam hati, ikrar dengan lidah, dan beramal dengan perintah. Maknanya dia ni 3 komponen yang tak boleh dikekalkan. Dia panggil ini syarat hakiki. Kan ada syarat hakiki dan syarat majazi. Majazi ni syarat yang kedua, dia dalam makna kedua atau makna muhassanah. Jadi makna kecantikan dan keelokan. Jadi syarat ni, 3 syarat ni tak boleh pisah langsung. Tasdik dalam hati,
ikrar dengan lidah dan beramal dengan amalan, tak boleh pisah. Apa maksud tasdik dalam hati? Dalam hati ni dia mesti kekal dalam hati dia. Tasdikkan iman dia. Makna tak iman dia di dalam hati dia. Dan ikrar bil lisan ni maksudnya tidak melafazkan kalimah kufur. Walaupun dipaksa untuk dibunuh dan sebagainya, kalimah kufur ini tidak boleh mengucap kalimah kufur. Bagi mereka kata tak boleh ucap, walaupun orang paksa pun tak boleh ucap. Bagi kita ahli sunnah wal jemaah, dia ada rukhsah walaupun dipaksa. Nanti kita akan bincangkan perbincangan dia serba sedikit, sebenarnya kena masuk dalam kita akidah lah. Perbincangan cuma nak jelaskan sedikit sebanyak supaya dapat difahami. Dan amalul bil arkan pula dia spesifik pada apa dia? Tak boleh buat dosa besar. Kalau satu orang tu dia buat dosa besar, maka jika dia mati dalam keadaan dosa besar, Khawarij kata, Mu'tazilah kata, dia mati dalam dosa besar, maka dia mukhallad finnar, dia kekal dalam neraka. Dia tak boleh keluar daripada neraka. Ini keras, pendapat mereka adalah keras di dalam bab ni. Ada tempat-tempat lain mudah pula dalam bab takdir, mereka mengata lain pula. Mu'tazilah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala af'al kita, segala perbuatan kita, dan Allah mencipta segala af'al kita, dan Allah lah dan manusia tadi mencipta segala af'alnya sendiri. Allah itu khalik kepada af'al, Allah itu khalik kepada insan, dan dia adalah, dan manusia itu khalik kepada af'alnya. Jadi segala takdir tidak termasuk di dalam, segala perbuatan manusia ini tidak termasuk dalam takdir Allah, sedangkan kesemuanya itu di dalam takdir Allah. Jadi di situ seolah-olah dia membohongi takdir. Maknanya dia kata manusia yang berusaha sungguh-sungguh. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Bagi kita Allah itu adalah khalik kepada insan, dan insan itu Mu'tazilah kata, Khawarij kata khalik, mencipta segala af'alnya. Kita kasib, berusaha terhadap af'al kita. Kita beza khalik dan kasib. Kita manusia ni kasib, berusaha, tapi yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi mereka mengatakan, jadi mereka buat dosa besar. Dia beza sedikit Khawarij dan Mu'tazilah. Dia begini. Khawarij kata orang yang mati dengan dosa besar, dia kafir dan dia akan kekal dalam neraka. Tapi Mu'tazilah dia ringan sikit. Orang yang mati dalam, tapi ending dia sama. Orang yang mati dalam keadaan dosa besar, dia fasik, tapi dia kekal dalam neraka. So ending dia sama. Tu cuma Khawarij kata kafir, Mu'tazilah kata fasik, tapi kekal dalam neraka. Orang yang mati dalam dosa besar pun kita kata kekal dalam fasik juga, tetapi tidak kekal dalam neraka jika dia ada iman. Ini dia ada sikit-sikit perbezaan mereka dalam sunnah ahli sunnah wal jemaah. Mu'tazilah dan Khawarij menganggap tiga bahagian ini. Tiga bahagian apa dia? Tasdik dalam hati, ikrar dengan lidah, dan beramal dengan perintah. Tiga bahagian ini ialah bahagian hakiki, iaitu juzuk yang tak boleh dipisahkan. Salah satu ni tak boleh dipisahkan langsung. Mengikut muhaddisin, iaitu kalam ni, dari dua lah dalam bab ilmu kalam ni, iaitu golongan-golongan yang terdahulu. Kita panggil dia mutakaddimin dan mutaakhirin. Mutakaddimin, ulama-ulama fiqh pun ada dua, mutakaddimin dan mutaakhirin. Ulama-ulama hadis pun ada dua, mutakaddimin dan mutaakhirin. Begitu. Tapi kita kira muhaddisin dan mutakallimin ni, muhaddisin dan mutakallimin ni ialah bermazhab ahli sunnah wal jemaah. Yang muhaddisin, ulama-ulama muhaddisin dahululah, bukan ahli hadis sekarang, ulama-ulama muhaddisin dahulu. Khair, iaitu mengikut muhaddisin, tasdik bil janan iaitu juzuk hakiki. Maknanya bagi kita ahli sunnah wal jemaah, iaitu juzuk hakiki. Dalam hati ni, maknanya kita tak boleh syirik, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik maksudnya menduakan Allah, menjadikan perantaraan patung sebagai sembahan untuk sampai kepada Allah. Itu dia mensyirikkan Allah. Sebab tu Allah tak suka orang mensyirikkan dia. Jadi dalam hati kita tak boleh ada syirik pun.
tak boleh ada syirik. Itu juzuk yang tak boleh kita pisahkan. Kita tidak boleh menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota. Baki dua juzuk tadi kita panggil ikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota juzuk muhassanah, iaitu mencantikkan iman. Maknanya membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lidah dan beramal dengan anggota. Dalam akidah ia dinamakan ilmu kalam. Dan ada dua golongan terbesar dalam ada ahli sunnah wal jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ariyah dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mengikut ulama akidah, iman hanya itu ulama akidah, iaitu Maturidi lah, Abu Hanifah lah di situ. Dalam mazhab fiqh tu Imam Hanifah lah. Dia mengatakan tasdik bil qalb, hanya tasdik bil qalb saja. Kerana Al-Quran jika seseorang itu kerana dalam Al-Quran mengatakan jika seorang itu tidak beramal dengan anggota, masih lagi dikira orang beriman. Masih lagi dikira orang beriman. Dia ada iman lagi lah, walaupun dia tinggal sembahyang, kecuali dia menafikan kefarduan sembahyang tadi, maka dia terkeluar daripada Islam. Tapi dia tahu sembahyang tu penting, sembahyang tu wajib, dia tinggalkan berdosa lah, maka dia dikira maka dia masih lagi dalam hati dia. Kadang-kadang orang akidah dia bagus, tapi amalan luar dia tak bagus. Amalan luar dia tak bagus. Maka dia masih lagi beriman. Dia masih lagi beriman. Kita tak nak keluarkan orang itu daripada iman. Orang nak masuk iman pun susah. Kita sikit-sikit kafirkan orang, sikit-sikit rendahkan orang. Tak boleh. Itu kita tak tahu. Sebab kita nak kekalkan keimanan tadi. Khair, melakukan dosa besar. Jadi di segi amalan, melakukan dosa besar, irtiqabul kabair. Jadi murtakibul kabair mukhallad finnar. Ini bagi pendapat Mu'tazilah dan Khawarij. Orang yang melakukan dosa besar kekal dalam neraka, maknanya mati dengan dosa besar. Pendapat Mu'tazilah dan dengan Khawarij. Perbezaan sedikit antara Mu'tazilah dan Khawarij ialah pendapat Mu'tazilah ialah mereka ni melakukan dosa besar ialah fasik dan kekal dalam neraka, manakala Khawarij berpendapat orang itu kafir dan kekal dalam neraka. Khair. Jawab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ada jawapan lah. Ahli sunnah jamaah kata orang mati dalam dosa besar bukan kafir. Dia cuma orang Islam yang fasik tapi tak kekal dalam neraka. Jawab ahli sunnah wal jamaah, apabila ada dua pihak berperang, maka ada salah satu yang benar. Mana ada salah satu yang benar, ada pihak yang lain salah. Al-Quran masih mengatakan kedua-duanya pihak tadi orang beriman. Ada golongan salah, ada golongan dia menegakkan benda yang salah, tapi iman dia ada, tapi masih dia orang beriman. Hak salah tu tak kata dia orang kafir, tak. Quran sendiri mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua pihak, dua golongan, dua pihak daripada kalangan orang yang beriman saling berbunuhan, maka damaikanlah mereka. Wa'azubillah, kita tidak boleh mempertikaikan perselisihan di kalangan sahabat. Kita tidak boleh mempertikaikan perselisihan di kalangan sahabat. Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Muawiyah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berlakunya peperangan Siffin, berlakunya peperangan Siffin dan berlakunya peperangan Jamal. Dan kita mengatakan kedua-dua tadi adalah khata' ijtihadiyah. Dalam ijtihad dia mungkin ada yang khata' dan ada yang sawab, ada yang betul dan ada yang khata'. Okey, khair. Jadi masih lagi dikatakan orang bila ayat ni turun, sahabat tension. Maksudnya sahabat risau. Ya Allah, kita ni Allah kata ruhama'u bainahum. Kita ni asyidda'ul kuffar. Kita ni kasih sayang satu sama lain dan kita membenci orang-orang kufar. Tapi kenapa orang Islam boleh perang? Sahabat tak boleh nak fikir bila ayat ni turun. Sahabat risau. Sebab di zaman Rasulullah, di zaman Khalafah Rashidin, benda tu tidak ada pertelingkahan lagi. Tapi sahabat dah risau dah. Ya Allah, macam mana ya? Sahabat dah risau dah. Jadi bila zaman Ali datang dan Muawiyah datang, baru tahu berlakunya demikian. Tetapi Allah masih mengatakan golongan yang berperang ini kedua-duanya beriman. Kan? Maksudnya orang berperang buat salah tu pun dikira orang beriman lagi. Kita setelah orang beriman, kita tak nak keluarkan dia daripada iman. Nak masuk iman tu pun susah, senang-senang kita kata dia tak beriman. Itu satu tahmah yang besar.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara saudara kamu, bertakwalah kepada Allah, moga kamu dirahmati. Al-Hujurat ayat 10. Al-Quran masih mengatakan mereka ini orang beriman walaupun kedua pihak ini berperang. Allah masih lagi memerintahkan agar adanya islah di kalangan kamu. Maknanya adanya perdamaian di kalangan mereka. Itu ialah tentang berperang. Wa man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini orang yang melafazkan kalimah kufur. Ni jawab ni. Bagi dia, orang yang lafaz kalimah kufur, bagi Mu'tazilah, Khawarij ni, mereka kata keluar daripada Islam. Peristiwa ni, ayat ni turun apabila Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah mengucapkan kalimah kufur. Bila orang paksa dia kata, kalau kamu tak ucap kalimah kufur, aku akan bunuh kamu macam mana aku bunuh ayah dan ibu kamu. Maka Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah melafazkan kalimah kufur. Maksudnya dia kufur lah. Sebab tu kita kata dalam Asy'ariyah dan Maturidi mengatakan tasdik bil janam tu penting. Dalam hati dia masih tetap, sebab dia dipaksa dalam keadaan ikrah. Dia dipaksa, dia ucap kalimah kufur. Misal kata demi Lat dan Uzza. Lat dan Uzza tu nama dua buah patung yang besar yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Maka dia kata demi Lat dan Uzza. Jadi dia telah mengucapkan kalimah kufur kerana dipaksa. Dan itu adalah rukhsah. Sebab dalam hukum, sama ada dalam akidah ataupun ibadat, dia ada dua. Satu rukhsah, satu azimah. Azimah mengekalkan tidak mengucapkan kalimah kufur. Tapi rukhsah iaitu ada kelonggaran apabila dipaksa. Ataupun kalau sembahyang dia ada kelonggaran dipanggil rukhsah dalam ibadat. Dalam iman bila dipaksa. Jadi bila Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah mengucap kalimah kufur, maka sahabat kata, alah dah habislah iman dia. Maka ayat ni telah turun mengenai Ammar bin Yasir. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, dia kufur balik, dia murtad lah tu, maka baginya kemurkaan dan azab daripada, kecuali orang yang dipaksa. Ada rukhsah, ada pengecualian melakukan kufur. Orang yang dipaksa, dia dipaksa untuk buat kufur, ucap kalimah kufur, sedangkan dalam hatinya tenang, tenteram dengan iman. Surah An-Nahl ayat 106. Dalam dua ayat di atas, dalam dua ayat ini mengatakan ikrar bil lisan, ikrar bil lisan dan amalul bil arkan bukanlah juzuk hakiki, bukanlah juzuk yang tidak boleh dipisahkan walau apa keadaan sekalipun, tetapi dia dua juzuk. Dan sebagai juzuk majazi atau juzuk muhassanah ada kelonggaran. Cuma i'tiqad tu tak ada kelonggaran. I'tiqad tak ada kelonggaran. Tetapi mengucap kalimah kufur ada kelonggaran. Bila dipaksa ada kelonggarannya. Begitu. Muhaddisin, mengikut muhaddisin atau ahli sunnah wal jamaah lah, iman itu tasdik bil qalb, tapi kamalul iman, kesempurnaan iman tidak akan tercapai tanpa ikrar dengan lidah dan tanpa beramal dengan perintah. Iman saja. Ada golongan murji'ah, dia panggil golongan murji'ah ni. Murji'ah ni dia kata apa? Kita ucap kalimah, kita dah kalimah proof. Apa maksud kalimah proof? Macam jam waterproof. Jam waterproof ni dia tak masuk air. Kita menyelam dalam air pun air tak masuk, mana dia tak pengaruh. Jadi murji'ah, satu golongan lagi yang sesat. Mereka mengatakan kita ucap saja kalimah, dan kalimah ni kalimah proof. Kita tak buat apa pun kita syurga. Tak semayang pun tak apa, tak buat ibadat yang wajib pun tak apa. Kita dah kalimah proof. Jadi api neraka tak boleh bakar kita. Ni golongan murji'ah. Juga satu golongan yang salah di dalam mazhab akidah tadi. Mereka mengatakan golongan murji'ah ni tak payah buat. Jadi kita kata tak. Amal
Ini untuk dapatkan kesempurnaan iman. Siapa tak dapat, dia tak sempurna iman. Tapi kalau dia menafi yang wajib, itu bab lain. Menafi yang wajib, menafikan yang sunat, tu dia terkeluar daripada Islam, murtad lah tu. Itu lain, tu dalam bab lain. Dia menafikan, tetapi dia tahu benda tu dia tak buat, lain. Tapi kalau dia buat, itu menandakan kesempurnaan iman. Apabila seorang Islam diminta untuk mengucap kalimah dan dia enggan, dia masih lagi. Tapi kalau seorang Islam kita kata ucaplah kalimah, dia tak nak, tapi dia masih tetap Islam dan memadai dia mengucap, dia mengatakan ana muslim, saya orang Islam. Ucaplah ana muslim. Kadang-kadang kan kita pergi kat jemaah, kita pergi jemaah-jemaah pergi seluruh dunia. Dia kata saya muslim, ana muslim. Ucap kalimah la ilaha. Tak boleh nak ucap kalimah lah. Sebab kalimah itu ditinggalkan. Sebab itu dakwah ni penting untuk kita sampaikan pada golongan-golongan Islam yang berada di hujung-hujung kehidupan, nak jatuh dalam neraka dah. Tapi dia masih mengatakan dia beriman. Dia masih mengatakan ni ada Quran, 70 tahun dah saya simpan Quran, Masya Allah. Tapi tak boleh nak baca lah. Sebab kalimah pun tak boleh nak ucap. Kalimah pun tak boleh nak ucap. Jadi sebab itu usaha dakwah tu penting untuk digerakkan di seluruh dunia supaya mengembalikan mereka-mereka yang berada di hujung-hujung keimanan tadi, supaya mereka masuk balik kepada orang beriman, supaya beramal lagi dengan perintah, supaya beramal dengan perintah, supaya melakukan amalan-amalan. Itu maksud dia, berjalan dengan terbaiknya. Okey, khair. Jadi dua golongan tadi. Allahu Akbar. Apabila seorang itu dia kata anak muslim, kau tak boleh ucap kalimah, kau kata kau muslim. Dia kata saya Islam, atuk nenek saya Islam lagi. Sedih. Kita pergi jumpa tu, saya pernah jumpa dengan satu orang, dia tak boleh ucap kalimah la ilaha. Dengan kita pergi dakwah tu, tak boleh ucap kalimah. Dia kata saya Islam. Semayang puasa bang, semayang bang tu tak ada beh dah. Tapi dia kata ustaz saya Islam, anak muslim. So kita menganggap dia muslim. Ada lagi lah pakaian yang ada pada dia, kopiah buruk atas kepala, menggembala kambing je. Hutan menggembala kambing, duduk dengan kambing je, hidup macam kambing je. Maksudnya tak. Kita tengok sedih. Kita ajar dia kalimah 3 hari kita bersama dia kat padang pasir tu, 3 hari ajar kalimah je. Sebab tu kita kadang-kadang kan, kita bercakap di FB ni, kita bercakap di alam maya ni, kita tidak menghayati macam mana kita berdakwah bila kita turun kepada masyarakat. Kadang-kadang minta maaf lah, kadang-kadang orang cakap begini-begini di alam maya. Pernah tak dia turun untuk bersama dengan masyarakat, menggauli masyarakat? Okeylah, menggauli orang yang suka, mudah je. Ni, pergi kepada orang-orang yang jauh daripada perintah Allah. 3 hari kami duduk di padang pasir tu, kawasan Pakistan, pegunungan. 3 hari duduk, ajar kalimah je. Ajar kalimah je. La ilaha, tak boleh nak ucap kalimah. Penting. Dan dalam masyarakat kita ramai lagi. Satu imam daripada Kelantan, dia datang berkhidmat di Seri Petaling. Dia kata, ustaz, saya kata penting imam ni kena pergi turun rumah ke rumah, baru dia tahu anak mukim dia tu boleh syahadah ke tak boleh syahadah. Dia kata, ustaz, memang dah satu orang tu datang, dia nak kahwin anak dia, ayah dia semayang pun tak. Saya kata dia pandai kalimah, kata Pak Imam. Tak, entahlah, saya pun tak dengar kalimah dia boleh ke tak. Saya kata Pak Imam ni wajib ni kena pergi, setiap anak mukim ni kena tahu anak mukim dia tahu tak kalimah, tahu tak sembahyang puasa. Jadi syukurlah, bantulah golongan-golongan dakwah ni datang untuk pergi rumah ke rumah, nak mengajak orang ke masjid. Kebetulan pergi pula, bagi salam, Assalamualaikum. Kena Tok Alim besar. Dia mana tahu Tok Alim besar. Dia kata, tuan, insyaAllah kita ada kat masjid. Kawan tu, kalau faham, okeylah, tak marah. Kalau tak faham, dia kata, kau nak ajak aku pergi masjid, aku imam situ, aku ustaz mengajar kat situ. Kalau dia tak kenal. Sebab tu pentingnya dalam pergi ziarah ni, kita ada orang tempatan jadi rahbar. Jangan ni tu imam besar ni ustaz besar ni. Kita lain lah cakap dia, Masya Allah ustaz, doa untuk kami. Ni kalau kita tak tahu, Masya Allah tuan, kena marah lah. Kena marah lah. Kita budak-budak dulu tahun 80-an selalu kena marah. Tahun sekarang tak, orang tenang lah. Khair. Okey, ada 2 jenis kafir. Jadi kafir ni ada 2 jenis kafir. 2 jenis kafir. Kafir ni millatun wahidah, sama je kafir ni. Tapi kenapa kita kata ada 2 jenis? Supaya senang nak beza dia kafir dari sudut mana. Kenapa? Untuk kita elokkan kafir ni, apa sifat dia. Sifat ni yang menyebabkan dia terhindar daripada Islam. Kafir ni, apa sifat dia?
sifat inilah yang menghalang dia daripada Islam. Begitu. Jadi sifat-sifat yang sedemikian tu yang ada pada orang kafir ni, kita nak hindarkan supaya kita jangan terhindar daripada Islam. Dua jenis kafir. Satu kafir juhud, satu kafir inat. Kafir juhud, kafir inat. Inat ni dia menentang. Iaitu menerima, hati dia terima. Dia terima dalam hati dia. Dia tahu Islam tu baik. Tapi dia menentang secara luaran. Penentangan daripada luar ini menjadi penghalang dari dia memasuki Islam. Zid, dia panggil zid ni dia menentang. Dia keras kepala, dia menentang. Dia maknanya dia tak nak terima. Zid, dot, dal. Zid, dia zid. Dia zid tadi. Itu. Macam seperti siapa? Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu Islam tu betul. Abu Lahab, dia tahu Islam tu betul. Dia tahu hak anak saudara dia bawa tu betul. Tapi dia tak boleh terima. Sebab dia zid. Dia kata, kalau aku ucap la ilaha illallah, 360 patung berhala kat Kaabah tu, aku kena tolak semua. Aku hanya beriman kepada wahdahu la syarika. Tak boleh. Pangkat kita habis lah masa tu kalau kita cakap macam tu. Dia macam tu. Sekali, Abu Jahal berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah. Muawiyah sebelum tu belum masuk Islam. Dua-dua duduk jumpa tengah rumah Nabi. Jumpa satu malam. Dia bertembung. Dia kata, kau buat sini, buat apa? Kawan ni tanya, kau buat apa kat sini? Dua-dua dia kata, mengaku cerita pendek, dua-dua kata, ada apa? Dia kata, kalau aku tak dengar Quran Muhammad, aku tak boleh tidur malam. Aku tak mampu untuk tidur. Jadi Muhammad tu betul lah. Betul, kita cuma tak boleh ikut dia. Kalau kita ikut dia, habislah kita punya pangkat. Habislah kita punya Tuhan. 360 Tuhan duduk kat berhala di Kaabah tu. Di Kaabah tu 360 berhala. Mula-mula sekali, berhala yang diletakkan di Kaabah nama dia Asaf dan Nailah. Asaf dan Nailah ni, Asaf dan Nailah, satu kisah dia dalam riwayat hadis Imam Muslim pun ada macam mana Islamnya Abu Zal Al-Ghifari. Dia masuk dia tawaf. Dia masuk, dia tunggu Nabi sebab dia nak masuk Islam. Tapi kalau hadap Syekh cerita, dia bawa kisah lain. Yang dalam kisah Imam Muslim detail. Hadap Syekh macam mana masuknya Abu Zal Al-Ghifari, hadap Syekh bawa kisah yang lain. Kisah ringan sikit. Tapi kalau ke dalam riwayat Imam Muslim, kisah dia apabila Abu Zal Al-Ghifari nak masuk Islam, dia tak nak menzahirkan nama Nabi. Dia tak boleh tanya Nabi di mana. Dia tak boleh tanya Nabi. Dia duduk dalam Kaabah saja 30 hari, 30 malam. Minum air Zam-Zam saja. Az-Zam-Zam lima syuriba lahu. Dia kata, bila aku kenyang, bila aku lapar, aku minum Zam-Zam, kenyang. Bila aku dahaga, aku minum Zam-Zam, hilang dahaga. Bila aku sakit, aku minum Zam-Zam. Zam-Zam tu hilangkan sakit aku. 30 hari tak makan apa. Jadi satu malam dia tengah tawaf. Dia duduk di situ, ada dua orang lelaki datang masuk. Dua orang wanita sedang tawaf dan sedang menyebut nama Asaf dan Nailah. Menyebut nama. Dia kata, dalam rumah Allah pun sebut selain Allah. Dia kata, dia kata ada orang beragama baru. Orang bising. Maka di situlah dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW ringkaskan cerita. Jadi orang duk sembah dan Lat dan Uzza, orang duk sembah dan Nailah, patung Nailah dan Asaf. Asaf dan Nailah ni satu lelaki dan wanita. Mula-mula di zaman Nabi yang lain, dia tawaf. Mula-mula Nailah tawaf seorang. Tawaf dalam keadaan jahil, dalam tak berpakaian, bogel dan tak berpakaian. Masuk Asaf. Asaf masuk, dua orang. Maka ada di golongan yang ketiga, syaitan. Dia telah menghasut kedua ni sampai berzina di depan Kaabah. Setelah berzina di depan Kaabah, maka Allah telah jadikan mereka ni batu patung. Allah jadikan batu mereka ni batu. Jadi bila orang datang pagi esok, orang tengok Nailah dah jadi batu, Asaf dah jadi batu. Maka orang pun letaklah depan Kaabah. Ini bermulanya patung depan Kaabah. Orang pun orang letak sebagai ibrah. Orang mengatakan, tengok siapa buat maksiat, siapa berzina depan Kaabah, dia jadi batu. Tapi syaitan pandai, zaman berubah. Sampai berubah. Dia tak kata patung lagi. Dia tak kata orang buat zina. Ni Tuhan dah. Asaf dan Nailah tu salah satu patung, 360 patung di berhala di depan Kaabah. Jadi dia kata 360 Tuhan kita kena tolak. Dia kata Muhammad betul. Itu sifat dipanggil kafir inat. Dia menentang secara luar. Jadi sebab itu kebaikan ni, bila satu benda kebaikan,
ataupun benda yang kita rasa tak tahu betul atau salah, jangan kita menzahirkan penentangan lagi. Kita cari, selidik dulu macam mana betul, tak betul. Jangan kita memberi penentangan. Takut kita menentang pada benda yang betul. Sebab tu kita duduk diam, berfikir, diam. Kita kadang-kadang satu orang tu jawab, kita nak jawab panjang, tapi kita tak boleh nak jawab direct. Biasanya orang awam dia terus jawab. Tak boleh. Kita bertanya ustaz, kita diam saja. Satu orang, sepupu saya, anak dia datang, dia bawa satu perkara lah, satu benda. Dia kata, ustaz, pakcik, haram ke halal? Saya diam. Makcik dia dah jawab dah, haram. Dia kata, ustaz tak jawab lagi, makcik dah jawab dah. Makcik tahulah haram. Saya diam saja. Mak dia kata, ustaz jawablah. Tak apa, saya jawab nanti lah. Jadi kita tak boleh nak jawab lagi benda tu. Dia tak boleh. Jadi kadang-kadang orang awam ni dia terus jawab je. Dia faham satu benda je. Begitu. Khair, tak apa. Benda tu. Iaitu satu lagi, kafir juhud. Kafir juhud ni dia benarkan dalam hati dan luaran dia membantu. Seperti Abu Talib. Dia percaya betul Nabi buat betul. Dan dia membantu Nabi sampai mati. Cuma satu saja dia tak boleh terima Islam. Kerana ada sifat ar. Orang yang kafir inat tadi, dia ada sifat zid. Kafir juhud ni, dia ada sifat ar. Apa maksud sifat ar? Apa maksud sifat ar? Maksud sifat ar di sini, rasa malu dan takut apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Malulah nanti Abu Talib kata apa? Bila Nabi SAW telah talqinkan kalimah la ilaha illallah pada dia, maka dia kata, aku malu. Aku malu siapa? Malu kat siapa? Perempuan dan anak-anak kecil. Bagi orang Arab, wanita tak ada harga. Golongan wanita ni golongan yang terpencil dan tak ada harga. Islamlah meninggikan wanita. Wa kanati Aisyatu ra'yatur rijlatur ra'yi. Nabi kata, Nabi puji Aisyah, wa kanati Aisyatu rijlatur ra'yi. Sesungguhnya Aisyah itu akalnya seperti lelaki. Hebat. Aisyah ni hebat. Nabi puji, wa kanati Aisyatu rijlatur ra'yi. Rijlatur ra'yi. Aisyah ni akal dia seperti lelaki. Jadi Islam meninggikan wanita. Cuma ada syarat dia lah. Tak boleh lah nak jadi ketua negara. Tidak ada kebaikan bagi sebuah negara itu yang diketuai oleh wanita. Al-rijal qawwamu 'ala nisa itu di segi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah buat. Okey. Panjang pula kita ke sana pula. Tapi nak bagi tahu. Jadi dia kata wanita ni tak hina di segi orang-orang Quraisy dan anak-anak kecil dia tak boleh terima. Anak-anak kecil ni akan kata, oh Abu Talib ucap juga kalimah anak saudara dia. Takut mati lah tu kot. Dia takut orang kata lepas dia mati. Benda tu dia tak ada dah. Dia tak ada dah di situ. Tapi dia takut lagi orang kata dia lepas dia mati. Itu dia panggil ar. Sifat ni menghalang dia daripada memasuki Islam. Sebab tu kita kena tahu. Sifat juhud, sifat inat, sifat kafir inat ni dia zid, dia menentang. Dan sifat kafir juhud ni dia pendapat perbezaan pendapat antara muhaddisin dan ulama akidah di dalam masalah ini adalah perbezaan dari segi lafaz saja. Dari segi lafaz saja. Muhaddisin pun dari segi lafaz dan akidah tu dari segi lafaz. Nak tahu lebih lanjut lagi, so kena belajar dalam kitab akaid lah, begitu. Iman boleh bertambah, tak boleh berkurang. Kata muhaddisin dalam Ushul Sunnah wal Jamaah, muhaddisin mengatakan iman ni boleh bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus, iaitu bagi Imam Bukhari rahmatullah alaih, dia telah buat di situ al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu wa yanqus, al-imanu yazidu wa yanqus. Mazhab iman Abu Hanifah mengatakan iman tidak boleh bertambah dan berkurang. Dia kata iman tu basit, tak boleh bertambah. Yang bertambah tadi a'immat salasah dalam 3 mazhab mengatakan iman tu boleh bertambah dan berkurang. Dalil yang mengatakan iman itu boleh bertambah dalam 3 mazhab ni. So perbezaan dia di sini di segi lafzi sajalah. Bukan di segi makna. Segi lafzi. 3 imam tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan innamal mu'minuna alladhi
innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, iaitu orang yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, maka gementarlah hati mereka. Apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman kepada Tuhan mereka, jualah mereka berserah. Surah Al-Anfal ayat 2. Ini nak menunjukkan bahawa iman tadi wa idza tuliyat alaihim, bila dibaca ayat-ayat Allah. Dalam situ ayat-ayat Allah, Al-Quran tu kan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situ ada 3 madhamin. Dia ada 3 madhamin, ada 3 mazmun. Satu tentang tauhid, satu tentang risalah, dan satu tentang risalah iaitu ahkam, dan satu tentang kisah-kisah. Kullam naqussu alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, kami memperdengarkan kisah-kisah kenabian kepada kamu untuk apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, kerana kami nak menguatkan iman kamu. Nabi pun Allah cerita tentang nabi-nabi yang dahulu. Untuk apa? Kullam naqussu alaika, ke atas nama Muhammad. Alaika min anba'ir rasul, cerita kenabian. Min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak, cerita-cerita. Sebab tu dalam dakwah kita bawa cerita-cerita kenabian untuk menguatkan iman. Nafsi cerita tu sebenarnya boleh menambahkan iman, boleh menguatkan iman. Jadi iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Cuma Imam Abu Hanifah kata tak, iman tu tak bertambah. Cuma perbezaan mereka di segi lafaz sahaja, iaitu takwil Imam Abu Hanifah dah bagi ayat ini yang bertambah, bertambah juga. Bertambah juga, tapi bertambah tadi bukan iman, mu'min bihi. Apa mu'min bihi tu? Perkara yang diimani tadi bertambah. Ada golongan mengatakan iman tu turun naik bergantung kepada yakin. Sebab tu dalam dakwah kita, kalau kita yakin, kita usul kena yakin. Kalau yakin, iman bertambah. Kalau tak yakin, habis iman berkurangan. Tak, Allah iman lemah, Syekh. Gitu. Yakin yang kuat menunjukkan iman yang kuat, dan yakin yang lemah menunjukkan iman yang lemah. Oleh itu iman perlu diusahakan dengan melakukan dakwah iman. Iman dengan dakwah iman. Aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman. Aminu kama amanan nas. Khair. Iman para malaikat sama saja. Iman para nabi, Masya Allah, sentiasa naik. Iman manusia biasa macam kita ni turun naik. Tapi takut sekarang bukan turun naik, bahaya dia keluar masuk. Nabi kata akhir zaman nanti pagi-pagi orang beriman, petang-petang dia orang kufur, petang-petang dia beriman, pagi-pagi dia orang kufur. Jadi kita takut. Dan satu lagi, yakin. Yakin ni apa maksud dia? Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Percaya dan yakin dia ada beza. Sama je percaya dan yakin ni, tapi dia ada sedikit perbezaan. Ada percaya. Misalnya kita tengok satu orang pandai, Masya Allah, dia boleh memanah dengan tepat, dan dia letak satu orang sebagai dia letak satu orang di tengah padang, dan dia letak buah apple atas kepala orang tu, dan dia panah, kena buah apple. Kita percaya. Percayalah, sebab dia orang tu boleh buat dengan kemahiran dia. Dia orang boleh buat dengan kemahiran dia. Dia percayalah. Tapi yakin ke? Yakin belum tentu lagi. Sebab dia pun kata, okey, orang tu kata, kau tengok, percaya aku buat kan, dah kena betul tepat sasaran dia tu, bukan kena kepala tau, kena buah apple atas kepala tu. Percaya. Yakin? Yakin. Mai nak tengok yakin betul ke tak? Dia kata, sekarang kau duduk tengah padang ni, aku letak buah apple atas kepala kau. Sekarang aku nak panah. Tuan, minta maaf lah, saya tak yakin lah. Silap hari bulan, bukan apple tu kena, kepala saya kena. Innalillah, matilah saya. Jadi percaya lain, yakin lain. Okey, apa itu yakin? Yakin adalah sesuatu yang berhubung kait dengan benda yang gaib. Sebab tu Allah kata, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakin ni benda hak tak nampak. Lalu orang yang beriman, orang-orang yang yakin, kita aminu tu orang beriman lah, orang yakin lah. Yakin tu daripada perkataan iman lah. Jadi beriman kepada perkara gaib, benda-benda yang tak nampak. Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Itu yakin tu. Baik atau buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang mengerjakan solat sembahyang, orang yakin lah yang orang yang buat solat tadi.
dan orang yang membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan. Siapa nak bagi ni? Kalau aku bagi rezeki ni berkurang. Tak, kalau kamu infak Allah tambah lagi. Kalau kamu infak Allah tambah lagi. Yakin ke? Tak. Allah kata dah, yurbis sadaqat wa yurbis sadaqat. Sedekah tu akan menambahkan harta kamu. Wa harramar riba wa yurbis sadaqat. Begitu. Dalam hadis dinyatakan orang-orang berzina. Jadi kita tengok, yakin tak kita dengan hadis Nabi SAW? Dalam hadis Allah kata orang yang berzina akan dibakar dalam tumpahan neraka. Wa ammar rijal wan nisa al-uratu allazi fi misli al-bannati at-tannur fahumuz zunatu waz-zawani, rawahu Bukhari. Tengok adapun lelaki dan wanita yang berbogel, yang berada dalam tempat membakar roti, adalah penzina lelaki dan penzina lelaki dan wanita. Apabila seorang itu yakin bahawa ini ialah azab bagi mereka yang berzina, seorang itu tidak berani. Bukan, dia dah yakin dah. Dia dah yakin dah. Dengan ada iman pula, yakin dah. Dia tak berani pun. Tengok wanita pun dia tak berani. Tengok wanita pun, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa adzabil qabr. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah wanita dan azab kubur. Tengok wanita pun tak boleh. Dia tengok kan orang-orang yang warak, Masya Allah, tunduk je, tak boleh tengok. Kita tu mata ke sana ke sini, ke sana ke sini. Astagfirullahalazim. Tapi mata tu duduk melihat. Begitu. Jadi apabila seorang itu berani melihat wajah wanita ajnabi, menunjukkan bahawa dia tidak yakin, dan yakinnya sangat lemah terhadap ancaman tadi. Sebab dia boleh menimbulkan, dia ada kontak tu untuk menyabitkan sesuatu hukum. Maka berlakulah kesalahan kepada sahabat. Oleh kerana iman yang ada pada mereka, maka mereka bertaubat, yang mana taubat mereka bukan memadai untuk dirinya sahaja, bahkan jika dibahagikan kepada orang lain, mereka juga akan turut terampun. Oleh itu demikian seolah sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan dosa. So kita fikir, sahabat tu buat dosa juga tu. Sebab mereka tu modul. Kalau sahabat tidak dilakukan dosa ke atas mereka, maka tidak ada modul hukum untuk dikenakan kepada umat selepasnya. Tapi oleh kerana iman mereka, dengan sebab kesilapan tadi, mereka telah bertaubat. Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah berzina. Nabi paling sebelah lain. Dia pergi pulang, Nabi kata, aku dah berzina. Ma'iz kata, aku dah berzina. Nabi paling, Nabi kata, Ma'iz, engkau ni takut mabuk masa tu. Kau biar betul cakap ni. Ya Rasulullah, aku telah melakukannya 4 kali dalam 4 majlis tu, 4 kali pusing tu. Dengan ikrar dia sabit kesalahan, maka dia telah dihukum. Dia telah dihukum rejam. Hukum rejam masa tu tak gali lagi. Bila dia kena hukum rejam tadi, baling-baling sakit tu, dia lari. Hadrat Ma'iz radhiyallahu anhu lari itu, Hadrat Ma'iz radhiyallahu anhu lari. Maka sahabat kejar juga. Sahabat baling sampai mati. Barulah berjumpa Nabi. Nabi kata bila dia dah lari tu, dia tarik baliklah daripada ikrar dia. Kamu sebenarnya tak boleh dah pukul dia. Maka Nabi kata, doalah untuk Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu. Jadi nak sabitkan kesalahan saja. Sayyidina Ma'iz radhiyallahu anhu, taubat yang dia telah bertaubat jika sahibul maks. Dia ada 3 jenis dalam bab zina ni. Sahibul maks dan penduduk Madinah dan seluruh umat. Jika sahibul maks ni untuk wanita, Nabi kata, orangnya dia bertaubat tadi, dengan taubat dia, orang yang ambil cukai secara zalim, jika taubat itu diberikan pada mereka, taubat orang tu diterima taubatnya. Maksud taubat dia. Jadi sahabat tu melakukan kesilapan sebab sahabat tu modul. Sebab tu ustaz kami Maulana Musa Rohani Bazir rahmatullah alaih ni dalam isyik lah. Orang isyik ni dia beza sikit kan. Orang asyik, orang duk bercinta kan, dia asyik. Aku melalui tembok bandaraya Laila dan aku mencium setiap pintu di bandaraya tersebut. Sebenarnya bukan sebenarnya aku mencintai setiap pintu tadi. Orang dia asyik kan, dia pelik. Bahasa dia pelik. Jadi gitulah syahab. Jadi masa dia tengah mengajar, Maulana tu tengah asyik, tahu tak? Kita tak, benda ni pada zahir tak boleh lah, salah lah. Tapi pada asyik tu, dengan asyik tu yang kita tak kata salah. Sebab kita environment masa tu kita faham apa dalam keadaan Maulana berada dalam keadaan apa. Dia kata, Maulana, dia beritahu kita, sahabat tu manusia yang bertopengkan malaikat.
malaikat yang bertopeng, ada malaikat yang bertopengkan manusia. Sahabat tu macam malaikat lah, dia kata. Begitu. Mana boleh macam tu, itu dalam keadaan asyik. So asyik tak kisah. Kita pun faham. Jadi nak masuk beritahu, sahabat ni orang yang bersih. Ya, walaupun dia buat kesalahan kerana nak menunjukkan, nak sabitkan hukum saja ke atas umat ini. Khair, kita pergi lagi. Saya mukmin insya-Allah. Boleh tak kata insya-Allah saya mukmin, sedangkan perkataan insya-Allah tu untuk benda yang syok. Kita syok ke dengan Islam kita? Begitu. Apabila seorang itu mengatakan saya mukmin insya-Allah, mengikut pendapat Imam Abu Hanifah, secara zahir orang itu jatuh kafir kerana adanya syok dalam imannya. Manakala pengikut pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ialah orang itu masih beriman. Perbezaan mereka dari sudut lafaz sahaja, kerana berbeza i'tibar. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada sudut pandangan yang berbeza, sudut pandangan, maka terhentilah hikmah di dalam dunia ini. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Perbezaan di antara sudut lafaz ialah berbeza dari sudut i'tibar, dari sudut pandangan dan item. Kedua-dua bersetuju tidak jatuh kafir jika lafaz insya-Allah itu bukan untuk taklid. Dia bertaklid tidak. Jadi sebab itu iman kita tak boleh taklid. Mazhab wajib kita bertaklid. Kita dah jelaskan. Sebab tu yang golongan tu kata mana boleh bertaklid? Tak boleh. Iman tak boleh bertaklid. Tapi mazhab wajib bertaklid. Dah kita jelaskan sebelum ini. So kita tak payah jelas lagi. Mengikut mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat lafaz insya-Allah itu untuk mengambil berkat, bukannya makna taklid. Bukan makna taklid. Manakala Imam Abu Hanifah mengatakan lafaz itu taklid. Jika dia bertaklid jadi kafir, kerana iman tidak boleh bertaklid. Sebagaimana hukum-hukum fiqh kita wajib bertaklid. Iman dan Islam dalam hati, apa itu iman dan Islam? Jadi biasanya iman tu kita kata hak dalam, hak benda-benda maknawi, benda-benda tak nampak. Islam tu benda-benda luaran yang kita menunaikan perintah. Iman ialah di dalam hati, takluk hubungannya pada zahir, tapi dia ada hubung kait juga dengan zahir. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul wa qalatil a'rabu amanna, kami dah beriman dah. Nabi pun mentasdikkan iman dia. Turun Jibril alaihissalam kata qul lam tu'minu, tak beriman lagi. Tetapi boleh panggil orang Islam saja, sebab iman tu tak meresap dalam hati lagi. Kita ni boleh panggil orang beriman, orang Islam saja, tapi kadang-kadang iman tu dipanggil pada orang Islam, Islam tu dipanggil pada orang beriman. Boleh juga dia panggil tadakhul dalam bahasa Arab, boleh juga masuk satu sama lain. Secara zahir ayat ini ialah orang Badui itu ialah orang Islam, tetapi dalam hati mereka masih belum lagi beriman dengan iman yang sempurna. Tetapi penggunaan kalimah iman dan Islam saling bertukar. Penggunaan iman dan Islam saling bertukar. Maknanya boleh masuk satu sama lain di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yakni iman digunakan pada Islam, Islam juga digunakan pada iman secara tadakul satu sama lain. Misal ayatnya fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Setelah utusan kami ke tempat itu, malaikat diutuskan kepada kaum Lut, kami perhatikan mereka mengeluarkan, kami perintahkan mereka untuk mengeluarkan orang beriman yang tinggal di situ. Setelah diperiksa, maka utusan kami yakni malaikat tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah sahaja yang ada penduduknya orang Islam. Tadi kata orang beriman, yakni orang beriman kepada Nabi Lut, iaitu hanya satu rumah sahaja yang beriman, iaitu rumah Nabi Lut alaihi salam dengan keluarga dia. Isteri dia tak mengikutinya. Begitu tentang sedikit semuanya. Patutlah kita bawa hadis pertama dalam fasal pertama. Setiap kitab dan setiap bab dia ada fasalnya. Setiap kitab dan setiap bab dan setiap kitab ni dia ada fasal. Fasal pertama, kalau di dalam masabih dia tak kata fasal. Dia kata babul hisan, babus as-sihah, dan dipanggil babus sihah, dan dia panggil babul hisan. Babus sihah tu hadis-hadis Bukhari Muslim. As-sihah
dan babul hisan hadis selain Bukhari Muslim. Tetapi perkara kedua dia letak tepat al-hisan tu, faslul hisan, dia letak babul hisan tu, dia letak fasal awal. Babul sihah tu fasal awal, babul sihah, babul hisan tu fasal sani, dan fasal salis iaitu fasal yang ketiga, tambahan hadis yang dibawa oleh pengarang Mishkatul Masabih. Jadi fasal pertama hadis yang Jibril, tengok saya tulis tu, hadis kedua dalam keseluruhan kitab, bracket nombor 1 di dalam Kitabul Iman. Sebab dalam Mishkat ni, Mishkatul Masabih ni ada 6,000 hadis. So 10 jilid 10-11 jilid Kalau kita mengajar kat madrasah tak lama, 600 jam setahun saja. Saya habiskan 600 jam. Masa saya diberi 2 jam satu hari. So seminggu 2 jam, 12 jam seminggu. Seminggu 12 jam, sebulan 48 jam. Dan pengajian kita 10 bulan 480 jam, 120 jam lagi saya kena tambah sendiri pada pelajar sebelum subuh. Dan pelajar-pelajar saya tahu lah, sebelum subuh saya mengajar 4,5 untuk habiskan kita hadis ni 6,000 hadis. Khair, tak apa, kita santai-santai. Nanti kita buat daurah pula, dauratul hadis, buat daurah Mishkat ni, dia laju sikit lah. Itu kita belajar semula. Bulan puasa ni kita mengaji tenang-tenang dulu, insyaAllah. Khair, fasal pertama hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه عصر السفر لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن عمارتها قال أن تلد عمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Hadis yang pertama. Dia singit penerangan dia agak panjang sikit lah. Tak apa, kita detail dua-dua hadis ni insyaAllah. Sayyidina Umar bin Khattab, terjemahannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa pada suatu hari, sewaktu kami duduk bersama Nabi SAW, tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya serta hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan-kesan safar sehingga boleh dianggap bahawa dia seorang musafir, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga boleh dikatakan bahawa dia daripada orang tempatan Madinah. Walau bagaimanapun dia telah datang duduk begitu hampir dengan Nabi sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dan dia telah meletakkan kedua tangannya ke atas kedua pahanya. Selepas itu dia telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, beritahu kepadaku apakah itu Islam? Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah kamu bersaksi dengan lidah dan sanubari kamu bahawa tidak ada Tuhan yang dilayak disembah selain daripada Allah, dan Muhammad SAW itu ialah Rasulnya. Kamu mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi menunaikan haji di Baitullah jika berkemampuan. Mendengar jawapan itu, pemuda itu berkata, kamu telah berkata benar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kami merasa hairan terhadap pemuda itu. Dia yang bertanya seolah-olah dia tidak tahu, dan dia juga yang membenarkan seolah-olah dia sudah tahu terlebih dahulu. Lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku apakah itu perkara-perkara yang bersangkut paut dengan iman? Baginda SAW menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan segala qada dan qadar perkara yang baik dan yang buruk berlaku dengan takdir. Lelaki itu berkata,
kamu telah berkata benar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku apakah itu ihsan? Baginda menjawab, ihsan ialah kamu beribadat dan memperhambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika keadaan itu kamu tidak dapat rasakan, maka hendaklah kamu sedar bahawa Allah itu sentiasa melihat kamu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku tentang kiamat, bilakah akan berlaku? Rasulullah SAW bersabda, bukankah orang yang ditanya itu lebih mengetahui tentang itu daripada si penanya, yakni ilmu saya tentang kiamat tidak lebih daripada ilmu kamu. Lelaki itu berkata, kalau begitu beritahu kepada saya tentang beberapa tanda-tanda kiamat. Baginda SAW bersabda, antara tanda-tandanya ialah hamba sahaya wanita akan melahirkan tuannya sendiri. Tanda yang lain ialah kamu akan dapat melihat seorang yang berkaki ayam, tidak cukup pakaian, lagi miskin, hanya mengembala kambing, akan membina bangunan yang tinggi-tinggi, dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian lelaki itu pun pergi. Setelah beberapa lama, dan saya tidak bertanya tentang lelaki yang datang itu. Selepas itu Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada saya, wahai Umar, adakah kamu kenal siapakah yang bertanya dulu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda SAW bersabda, dia ialah Jibril yang datang untuk mengajar kamu agamamu. Riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Penerangan. Hadis ini dinamakan hadis Jibril. Hadis ini nama hadis Jibril. Hadis ini sebenarnya hadis terakhir diriwayat dalam kehidupan Nabi SAW. Mungkin di tahun ke-10 Hijrah, tahun terakhir dah Nabi SAW. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak suka sahabat ni benda yang tak boleh bertanya. Ada tempat yang kena bertanya. Bukan semua tak boleh bertanya, tapi tanyalah masalah atau tanya benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Bilanya satu-satu orang tu dia bertanya dalam satu majlis asatizah, dalam majlis pengajian dan sebagainya, dia tanya tu kadang-kadang dia tahu dah semua nak uji orang tu, tu salah tanya macam tu. Ataupun dia tahu supaya ustaz tu nak terangkan pada orang lain, okey. Jadi kadang-kadang bertanya tadi. Jadi tak sukalah persoalan-persoalan mengenai pertanyaan aghlutat yang tak ada faedah. Kurang-kurang bertanya tu yang mana soalan yang ada faedah, yang setelah jawapan diberikan oleh pemberi jawapan tadi, maka faedah tu dapat dirasai oleh orang yang berada dalam majlis tu, bukan hanya sekadar gelak ketawa, boleh ketawa je lah, begitu. Tidak, maknanya ada tempat serius, boleh tempat serius, ada tempat senyum tadi, tak semua kita kena buat tak serius, begitu. Jadi hadis ini dinamakan hadis Jibril. Peristiwa ini berlaku pada akhir waktu kehidupan Nabi sekitar 10 Hijri. Allah melarang sahabat bertanya soalan-soalan yang tidak memberi faedah, soalan-soalan aghlutat dan soalan-soalan kontroversi. Tak boleh tanya. Allah Ta'ala menghantar Jibril untuk mengajari sahabat jenis-jenis pertanyaan yang perlu ditanya, iaitu soalan yang boleh mendatangkan faedah. Jadi kena ada juga benda bertanya. Ada tempat tak boleh bertanya. Nabi kata syifa'ul 'ayyi as-su'al. Penyembuh bagi orang yang jahil itu bertanya. Kena tanya juga, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah sepatah dua jika kamu tak tahu. Begitu. Jadi di situ nak mendatangkan macam mana kedatangan, sifat yang didatangi oleh Jibril AS berjumpa dengan Nabi. Nabi kata zahabtu yaumah. Bila kita berkata zahabtu yaumah, maka pada perkataan zahabtu yaumah dia memberi makna umum, siang atau malam, dalam 24 hours. Tapi bila berkata zat, dalam Arab ni dia ajib, dia diidhafah dengan zat, maka itu dia akan memberi makna tengah hari. Tengah hari. Jadi bainama nahnu inda rasul zata yaumin. Tuan-tuan tengok kalau muka surat 37, saya qala bainama nahnu inda Rasulillah. Ada riwayat kata nahnu julusun. Ada orang telah mempertikaikan saya, ustaz kenapa tak bawa perkataan julusun? Saya kata, anda faham nahu tak? Kalau faham nahu, saya boleh terangkan. Kalau hantar orang dia nak pakai sebab saya tertinggal perkataan juzun. Tak, saya kata saya telah keluarkan 10 tabak
kitab saya keluarkan dia. Ada satu tabak saja perkataan julusun, yang 9 tabak lagi tak ada perkataan julusun. So saya tarjihkan riwayat tak ada julusun dalam lafzinya. Sebenarnya julusun tu dah ada mahzuf. Dia ada dah mahzuf di situ. Khair, tak apa. Jadi bainama iaitu baina ditambah alif. Sebenarnya baina dengan na, baina ma. Begitu. Min zaidah. Min tadi baina, jadi tambah min zaidah di situ. Bila perkataan tuluk disebut, digunakan untuk menunjukkan kemunculan sesuatu yang disertai dengan cahaya, seperti tuluk syams. Tala'atis syamsu, tala'atil kamaru, tala'ash rajulu. Lelaki bercahaya. Bercahaya lah lelaki tu datang. Betul dia maksud. Tuluk syams, tala'atis syamsu. Matahari telah terbit dengan cahayanya. Tala'atil kamaru, bulan telah mengambang. Kemunculan lelaki dengan wajah yang tala'ar rajulu. Mari orang handsome. Jibril ni handsome. Masa tu dia mari dengan wajahnya yang handsome. Mari jumpa Nabi. Pakai yang putih pula. Ini pakai hijau. Sekali pakai putih. Pakai yang putih. Putih ni kenapa Jibril AS memakai pakaian putih? Oleh itu Jibril datang dengan pakaian putih yang disukai. Nabi ni disuka pakai putih. Nabi ni disuka pakai putih. Oleh itu patut pelajar berusaha menyukakan ustaz-ustaz, memenuhi kehendaknya dan mentaatinya. Keberkatan itu, ilmu itu bersama dengan ustaz, yang mana hakikat ini tidak dapat difahami oleh orang ramai. Ni orang mengaji aja faham macam mana dengan asatidah dan guru. Jadi Jibril datang sebagai anak murid. Dan Jibril datang tu, dia datang dengan satu situasi yang Nabi tengok, Nabi suka. Sebab apa? Nabi suka baju putih. Jadi kan orang, kita suka orang, kita suka satu benda, orang tu datang dengan kesukaan kita, maka bertambah sukalah kita. Jadi Jibril AS datang kepada Nabi dengan pakaian putih. Nabi suka pakaian putih. Jadi seronok nak menggembirakan. Jadi sebab itu kalau kita mengaji, kita menggembirakan asatizah kita. Kita seronok dengan asatizah. Walaupun asatizah buat apa pun kat kita, marah, pukul, apa, ganyang habis, tak apa. Nak dapat berkat ilmu ni, kena mentaati asatizah, kena hormat kepada asatizah. Keberkatan ilmu itu bersama ustaz. Sekarang ilmu tu orang-orang tak hormati dah. Saman pula ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun janganlah pukul sampai patah kaki. Tapi taklah macam tu. Dulu kita mengaji, ke kawan kita kena pukul sampai patah tangan. Itu pun pergi minta maaf lagi dengan ustaz tu. Berkat betul, berkat patah tangan tu jadi ulama besar, jadi mufti dah dia. Jadi orang tak faham. Tapi tak bolehlah pukul kuat sangat. Jadi kita taklah pukul juga. Tapi penghormatan pada ustaz tu penting. Hakikatnya difahami. Khair, muka surat 140. Rambut hitam. Kenapa Jibril AS mari rambut hitam? Mari rambut hitam. Maksudnya waktu belajar ni waktu muda. Tua tak boleh belajar ke? Boleh dah pencen nak gimana, kena belajar dah juga. Tapi nak maksudnya kalau belajar ni belajar muda. Belajar muda ni untung. Saya belajar alif bata umur 21. Lama tua dah belajar. Babi bubala kaminal mubli wa mubabang wa mababa bani babi buba. Tatutala kaminal mutli wa mutatan wa matata tani tati tu. Ja la kaminal mujli wa mujajan wa majaja jani jaji ju. Jadi kita belajar semua. Anak murid saya bahasa belajar ni masih muda. Sebab tu kita nak anak kita ni, kalau dia boleh, kita boleh bentuk dia macam mana kita nak, seronok kita. Tapi kadang-kadang rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Kita dah usaha macam ni lah. Anak murid saya, ayah dia Masya Allah 3 orang. Ayah dia cikgu, 3 orang adik-beradik. Dia paling kecil pergi mengaji. Dia pergi mengaji tahfiz umur 6 tahun. Allah, kecil hatta tahfiz dah umur 6 tahun. Apa 6 tahun pergi belajar dengan siapa tahu? Kawan saya Razali, rimau, backing dia, bengih dia macam rimau. Kat madrasah dia tak makan gula, makan tebu je. Dia kata anak murid aku nak manis makan gigit tebu je. Kuat betul. Masya Allah, dia hajar sufi betul. Masya Allah, jaga makan. Dia pergi, budak tu pergi umur 6 tahun. Budak tu umur 8 tahun telah hafiz. 8 tahun hafiz. Dan syahadah umur 10 tahun. Okey, 6 tahun hingga 10 tahun habis Quran syahadah.
Sepatu umur 10 tahun mari mengaji kitab. Tempat kami di Madrasah Seri Petaling mengaji kitab ibtidai, daripada ibtidai lepas tu sampai ke Bukhari Muslim 8 tahun habis. Umur 18 tahun. Habis 18 tahun dah Bukhari Muslim semua habis dah. Lepas tu kita hantar pula dia pergi di Yaman. 3 tahun belajar bab fiqh. Habis 3 tahun tu fiqh, Masya Allah mahir dah. Balik umur 21. Saya baru mengaji umur 21. Jadi maksudnya banyak benda boleh buat tu. Masya Allah, Masya Allah. Banyak. Lepas tu nak mengajar apa? Kan saya dengar dia dah buat PhD ke apa. Tak kisahlah buat lah. Mengaji tu Masya Allah. Kawan orang rumah saya, dia kata, bang, kawan saya tu tak pernah kena sekolah rendah, tak pernah sekolah menengah. Tapi sekarang dah jadi pensyarah universiti sekarang. Oh, tak pernah sekolah. Tak pernah sekolah rendah. Terus mondok je. Tak pernah kena sekolah rendah, tak pernah kena sekolah menengah. Tapi sekarang dia mengajar Multimedia University, mengajar di kuis, dah jadi PhD dah semua. Malah tak mengajar sekolah pun jadi PhD, boleh mengajar orang-orang sekolah pula. Rezeki Allah Ta'ala, Allah muliakan orang yang berilmu. Khair, tak apa. Jadi rambut ni warna muda masa mengaji. Ada riwayat mengatakan bahawa sahabat bertanya, siapa tu bertanya satu sama lain. Riwayat, tapi riwayat ni tak adalah. Siapakah orang yang datang itu? Dalam riwayat yang lain Jibril memberi salam. Di sini riwayat tak ada bagi salam. Riwayat lain kata Jibril memberi salam, Assalamualaikum, dan meminta kebenaran. Dan Jibril AS mari duduk depan Nabi, duduk tahiyat lagi. Duduk bertahiyat, berlutut dengan Nabi ni. Lutut dia belaga dengan lutut Nabi. Itu menghasilkan keberkatan dan menunjukkan berhajat. Maksudnya mari itu memang berhajat betul. Memang berhajat betul lah. Memang berhajat betul. Mari datang berhajat betul untuk menunjukkan keadaan beradab. Duduk dengan dekat. Sebab itu penting pelajar tadi mendekatkan diri dengan jasmaninya, dengan fikirnya, dengan asatidzah, duduk bersama dekat kedua-duanya. Kedua-dua pahanya boleh merujuk kepada paha lelaki atau paha Nabi. Dia kata dia telah meletakkan tangannya ke atas kedua pahanya. Saya terjemah kedua pahanya. Tapi fakhizai itu paha Nabi pun boleh. Maknanya rapat duduk, beradab betul. Tapi ada benda pelik yang Jibril buat. Ya Muhammad. Sahabat kata orang kampung, mana pula dah ni datang ni. Tadi nampak beradab sangat. Sebab sahabat ni terlalu beradab dengan Nabi. Tak tengok muka Nabi. Tak pernah tatap wajah Nabi. Tak boleh tengok sebab muka Nabi bercahaya. Tapi beradab, cakap dengan Nabi, beradab. Dia orang tadi ni beradab. Tapi Ya Muhammad. Alah, orang kampung, mana pula sahabat kata. Sebab panggilan Muhammad tidak boleh dipanggil ke atas Nabi. Kerana, jadi bila dipanggil wahai Muhammad, menyebabkan keheranan pada sahabat. Kerana panggilan dengan nama Muhammad dilarang oleh Allah. Macam mana firman Allah Ta'ala, La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kamu jadikan jangan kamu jadikan seruan atau panggilan Muhammad di antara kamu seperti panggilan sama member-member kamu. Saya terjemah kampung, member-member kamu. Macam mana kamu panggil member-member kamu. Tapi terjemah dia tu sesama kamu. Semua terjemahan dalam kitab saya ni, saya ambil daripada terjemahan. Tak adalah terjemahan yang mana tu dia di belakang. Lupa lah. Lupa sebut. Terjemahan Pimpinan Rahman. Sebiji semua terjemahan semua dalam Pimpinan Rahman, tidak ambil daripada terjemahan lain. Khair, okey. Jadi janganlah kamu jadikan seruan dan panggilan Muhammad, panggilan Rasul itu tak boleh panggil. Ya Muhammad tak boleh panggil. Kunyah pun pada peringkat awal tak boleh panggil. Abu Qasim pun tak boleh panggil. Boleh panggil Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Nabi Allah. Sahabat panggil Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kalau kita terjemah wahai tu pun bagi kami, saya rasa tak beradab. Rasulullah tak beradab. Sebab tu kalau terjemah Ya Rasulullah, saya jangan terjemah wahai Rasulullah. Saya terjemah dengan perkataan Arab juga, Ya Rasulullah. Sebab wahai Rasulullah tak beradab. Wahai tersebut tak beradab dengan Nabi.
Tapi kebanyakan dalam terjemahan saya ada tempat ya Rasulullah, saya jarang terjemah. Kadang-kadang terlepas juga saya terjemah wahai Rasulullah. Kadang saya jarang terjemah wahai Rasulullah, saya terjemah ya Rasulullah. Seronok kan? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Masya Allah. Begitu. Jadi hukum jadi ulama membahaskan tentang ayat ni lah. Jadi jawapannya hukum. Tapi kenapa malaikat panggil juga? Kena jawablah juga. Sebab hukum ni tidak kepada malaikat, hanya kepada manusia sahaja. Jangan panggil Muhammad, jangan panggil Abu Qasim pada peringkat awal. Lepas tu Abu Qasim dah boleh bagi nama dah. Lepas tu pada Muhammad tak boleh panggil malaikat tu, tak apa dia malaikat. Jadi kadang-kadang buat perkara pelik juga. Atau maksud yang kedua, makna lughawi. Kalau kita memberi makna lughawi, iaitu maknanya yang Muhammadun sirah isim maf'ul, yang memberi, yang banyak, yang telah, orang yang banyak. Atau ulama mentarjihkan juga, mengatakan ayat ni belum turun lagi kot, sebab tu boleh dipanggil Muhammad. Tapi mengenai ayat yang belum turun tu, jawapan dia tak boleh terima, sebab ini akhir tahun yang terakhir sudah. Maknanya ayat tu dah nak habis dah. Ayat-ayat sempurna dah nak habis dah. Al-Quran dah habis dah. Ayat-ayat ni pun dah turun dah. Lepas tu pertanyaan Jibril alaihi salam, akhbirni anil Islam. So kita berhenti di situlah sejam 20 minit. Alhamdulillah kita berhenti di situ. Esok kita bagi penerangan tentang sedikit rukun iman dan sebagainya. Hadis Jibril ni kita nak mendetailinya. Sedap, seronok. Masya Allah. Kita akan tengok, kita merasa nikmat bila kita dapat, supaya Allah SWT mudahkan untuk kita dapat belajar dan dapat mengamalkan apa yang kita pelajari, insyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagi siapa yang nak mendapati buku ini, boleh mendapati buku ini, menghubungi saya lah 019-262-0729. Boleh saya postkan masa PKP ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbu afa fa'fu al-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, mertua kami, adik kami, abang kami, kakak kami, jiran tetangga kami, sahabat handai kami, waris kami, datuk nenek kami, asatizah kami, talamizah kami, anak isteri kami, dan seluruh umat muslimah sekalian. Ya Allah, padalah kami dengan pandang rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, berjalannya 10 hari rahmat, yang begitu cepat, ya Allah. Sudah hari keempat rahmat berjalan dengan begitu cepat, ya Allah. Dia akan meninggalkan kami lagi. Tak beberapa hari lagi rahmat akan meninggalkan kami, yang mana dipenuhi dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, 10 hari pertama yang mana dipenuhi rahmat-Mu. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu lah kami akan ke syurga, ya Allah. Dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah, Kau hindarlah penyakit yang menimpa dunia ini, ya Allah. Penyakit COVID-19 ini, ya Allah, Kau hindarkanlah, ya Allah. Kau nyahkanlah, ya Allah, daripada seluruh dunia, ya Allah. Kau nyahkanlah, ya Allah. Kau bersihkanlah, ya Allah. Dengan, ya Allah, kami tahu, ya Allah, itu ujian daripada-Mu. Kau hantar satu makhluk yang mana kami tak nampak, semua manusia risau tentangnya. Ya Allah, maafkanlah dosa kami, ampunilah dosa kami. Kami faham dengan sebab dosa kami lah ujian itu diberikan, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kesianlah ya kami, ya Allah. Pada yang positif dengan penyakit ini, sembuhlah, ya Allah. Sembuhlah yang sebaiknya, ya Allah. Pada yang sembuh, jangan kena lagi, ya Allah. Dan pada yang tak kena, selamatkanlah, ya Allah. Selamat kami, anak isteri kami, dan kesemuanya, ya Allah. Dan selamatlah dunia ini, ya Allah. Hindarkanlah dunia ini daripada COVID-19 ini, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang penuh daif, kami hamba-Mu yang penuh dengan kedaifan, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.